كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini tanggal 24 Ramadan, mudah-mudahan kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadat dalam Ramadan tahun ini dengan sempurna selama lebih kurang 29 atau 30 hari, mudah-mudahan. Apapun, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita bersyukur pada Allah kerana Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang itu kepada kita, dan mudah-mudahan yang datang kepada kita ini dengan ujiannya yang tidak pernah berhenti-henti, kita selaku hamba Allah jangan sampai berhenti dari meneruskan segala tugas dan tanggungjawab kita untuk mengimarahkan bumi-bumi Allah ini, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin tiap-tiap hari kita dengar kuliah agama. Di sini kuliah agamanya tiap-tiap hari. Tiap-tiap waktu zuhur. Masya-Allah. Kalau bulan Ramadan penuh tiap-tiap hari, bulan lain sama tiap-tiap hari. Masya-Allah, tabarakallah. Bagus-bagus. Satu Ahad je cuti lah. Saja tanyalah kan, sebab dah terlajak setiap hari tu. Kod satu Ahad pun main juga, kan memang hebat lah. Namanya pun Jabatan Kerja Raya. Kan, mana ada kerja, orang tu dia raya. Jadi dia maksudnya dia tak kisahlah. Kalau di sini pun memang dia raya juga. Kan, alhamdulillah, gurau je. Jangan ambil hati nak. Melantang tak boleh muntah negeri. Sama-samalah kita terima kan. Yang penting kita happy. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, berdasarkan ayat tadi kita faham bahawa itu adalah ayat pensyariatan tentang puasa. Rata-rata Ramadan ni kita dah hafal ayat tu. Bahkan anak kita tanya lancar je kita jawab. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ahli Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, beruntung kita dengan Ramadan ini. Pertamanya, Allah turunkan kepada kita kemuliaan dengan Ramadan ini. Satunya saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, saya mungkin cerita benda yang hampir sama dengan orang lain, tapi mungkin pada sudut pandang yang berbeza. Kenapa tuan-tuan? Pertama saya nak sebut begini. Ramadan ini Allah turunkan kepada kita yang dinamakan bulan yang terbaik di kalangan bulan yang lain. Bukan bulan lain tak terbaik. Bulan lain pun ada kebaikannya. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, Ramadan jugalah Allah sebenarnya nak jadikan kita orang baik. Kenapa saya katakan begitu? Secara fitrah manusia, dia nak membuat sesuatu perkara yang boleh mendatangkan keuntungan dan manfaat buat diri. Kita manusia juga begitu. Kita bekerja, sudah pastinya kita nak mencari sumber untuk kita bagi nafkah dekat isteri dan anak-anak. Kita juga nak hidup macam orang lain. Betul, alhamdulillah. Dalam masa yang sama, cuba lihat dalam Ramadan. Kita ni, hanya kita dengan Allah yang tahu. Sejauh mana baiknya kita dengan makhluk, sejauh mana kita baiknya dengan Allah. Yang kadang-kadang, macam saya selalu orang kata, Ustaz, tolong angkat tangan doa untuk saya. Kadang-kadang kita rasa kita ni, ya Allah, hai, dalam diri je lah kan, tak boleh cerita ke orang kan. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan main masjid ni, surau kita ni, tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap Zuhur kan. Saya ni bila ada Zuhur, ada kuliah, baru saya main. Nampak beza? Beza kan? Bayangkan, ni tahun yang pertama saya sampai. Sebab dah 2 tahun tak sampai KKR ni kan. Maksudnya kalau saya orang tak jemput, saya tak main surau. Sahabat-sahabat tak jemput pun, tuan-tuan menjemput diri tuan-tuan sendiri untuk datang ke surau. Nampak tak? Saya kadang buat muhasabah untuk saya lah. Betapa hebatnya sahabat-sahabat yang duduk depan ni. Yang saya tahu lah, yang duduk surau depan ni memang ni di antara ahli surau lah. AJK belum tanya lagi, tapi mungkin juga. Kan? Jarang orang berani duduk depan. Tambah-tambah duduk sebelah. Jarang. Yang duduk jauh-jauh. Kan? Jarang-jarang. Sebabnya kita ni beruntung duduk dalam rumah Allah ni. Di mana-mana lokasi pun Allah turunkan keberkatannya sama. Hebatnya. Duduklah corak sana ke, saya tak nampak ke, kan? Tapi Allah turunkan keberkatan yang sama. Sebab tu kita ni orang Melayu kita lah, utamanya lah. Saya anggap sebagai, kalau dulu dalam Quran boleh kita baca surah Waqi'ah tu kan, disebut ashabul yamin dengan ashabul shimal. Kita ni ashabul dinding wa ashabul tiang. Kan, itulah penggemar kita. Tapi tak apa, duduk mana-mana pun dalam majlis ilmu, duduk. Tu tak tambah lagi ashabul kursi.
Kan kursi boleh duduk tu. Oh, dia duduk sedap lagi daripada penceramah. Penceramah pun tak boleh nak senang. Tak apa. Yang penting kita duduk dalam rumah Allah ni. Tuan-tuan, tengok apa yang saya sebut tadi. Bulan Ramadan ni bulan terbaik. Dan bulan untuk Allah jadikan kita orang baik. Tadi saya katakan, tu saya kagum bila ada tempat-tempat tertentu, sebab di sini ada berapa blok KKR? 2, 3. Ni blok B. Oh, 2 ya. A dengan B. Sana ada surau, sini ada surau. Oh, ada. Kalau sini ada kuliah, sana pun ada kuliah. Oh, mereka tak main ni ya. Oh, berlawan. Oh, lain macam berlawan ni. Sini panggil Ustaz Nabil, sana panggil Nabil Raja Lawak. Oh, lawan lah. Habis. Sini patut saya nampak ramai ni. Sana sikit kan, sebab sini ramai kan. Nak dengar kuliah agama. Mudah-mudahan. Bukan sahabat saya tak baik, sahabat saya baik, insya-Allah. Dia dah semakin baik sekarang ni. Kita doakan yang baik-baik untuk sahabat kita. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba tengok. Bulan lain kita nak main masjid ni rasa surau ni, rasa macam berat di kaki. Walaupun kuliah tu ada, betul. Sahabat-sahabat yang duduk sini mungkin boleh melihat tentang perkembangan itu. Beza Ramadan dengan beza sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan. Orang main juga surau, bukan tak main. Tapi bilangan tu kita dapat nampak. Kenapa? Kenapa orang boleh main ramai sangat waktu Ramadan ni? Sedangkan bulan lain pun boleh juga main surau. Sama juga geng-geng kita duduk di masjid. Kan? Bukan tak ada orang main masjid, ada. Tapi kenapa Ramadan tu ramai daripada bulan-bulan lain? Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, perasaan tu sama. Contohnya, kita duduk di hotel. Hotel kita tu bukan 5 meter, tak pun. Paling-paling dekat pun mau 150, 100 ke 150. Hilton ke, apa orang panggil tu, Safwa ke, situ ke, dia 50 ke 150. Paling dekat lah. Tu pun nak turun bawah tu, jalan jugalah. 150 tu maksudnya daripada pintu tu hotel tu sampai ke Marmar tu, kawasan persekitaran je, bukan masuk ke dalam lagi. Masuk dalam jauh juga. Maksudnya dekat. Yang jauh, 1 kilometer. Yang paling jauh pernah duduk di antara jemaah-jemaah haji Bangladesh, negara-negara yang kita katakan tahap kemiskinannya tu rendah sikit pada kita lah. Kita ni tak berapa nak kaya sangat. Walaupun orang kata kita negara kaya kan. Sebab kadang kita pun buat pinjaman juga kan, pergi haji kan. Nampak kaya tak kaya lah tu. Sahabat rahimakumullah sekalian. Okey. Bayangkan 500 meter, 1 kilometer, boleh jalan pi balik 5 waktu sehari semalam. Padahal yang berjalan tu bukan orang lain, mak ayah kita. Cuba tanya kalau kita balik kampung, dia duduk mengadu apa? Kik lutut. Lenguh. Tambah nak duduk bersila macam ni. Allah, dah seminit 2, lepas tu dia berlunjuk. Kan, maksudnya generasi mak ayah kita lah. Generasi tuan-tuan ni generasi muda-muda kan. BBNU kan. Oh, BBNU. Bawah kita tu. Baik, sahabat rahimakumullah. Tu generasi saya. Saya baru 27. Muda lagi. Macam tak percaya. Tak apalah. Sahabat rahimakumullah sekalian. Kenapa saya katakan begitu? Cuba tengok. Kenapa orang duduk di Mekah boleh berjalan jauh sampai macam tak rasa apa-apa? Padahal tahu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah, kita buat umrah. Umrah lah namanya. Haji ni memang lagi besar lah dia punya pensyariatannya. Kita tengok umrah. Umrah ni maksudnya kita sampai, kita dalam keadaan ihram, miqat siap-siap, turun, terus kena buat beberapa hukum yang wajib tu. Ya, kena tawaf, kena sa'i, kemudian tahallul, kemudian barulah kita boleh balik ke hotel. Itu pun kalau orang yang pertama kali pergi, yang tak biasa lah kan. Macam saya ni, jarang-jarang sekali lah. Jarang-jarang tu maksudnya sebelum ni setiap tahun sekali lah. Itu yang jarang-jarang lah. Kan, setahun sekali. Orang lain pergi sebulan sekali. Kan? Tak apa, insya-Allah saya doakan mudah-mudahan semua kita akan pergi lepas ni. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan saya yang bawa jemaah kadang-kadang tengok pakcik tua kan, bawa kursi roda, hak yang berjalan pakai tongkat. Masa buat umrah, tongkat ke mana? Dia ke mana kaki dia? Tapi bila balik main, boleh pakcik jalan lah. Alhamdulillah lah, saya lega ni, sihat alhamdulillah. Terkejut. Time nak balik dan naik kapal terbang tu, sakit lutut lah rasa. Bukan apa, dia punya mood tu lain. Macam kita Ramadan ni, sebab kita ada mood dia. Orang pergi masjid, kita pun rasa nak pergi masjid juga. Padahal kita ni bukan ahli masjid. Keseronokan. Sebab tu saya sebut tadi awal tadi bahawa bulan ini adalah bulan yang terbaik dan Allah nak jadikan kita semua jadi orang baik. Walaupun kita dengan Allah tahu sejauh mana baiknya kita. Kan? Sahabat rahimakumullah sekalian. Sebab tu dalam Quran Allah sebut apa? Yang tadi. Ayat 183 surah Baqarah. Dia ada 182, 183, 184, 185.
185 Allah bunyi apa? Ni kemuliaan yang kedua. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Kalau tadi saya katakan kita jadi baik dengan Ramadan, cuba tengok bulan ni. Berbanding bulan-bulan yang sebelumnya. Berapa kali kita boleh hadap Quran? Berapa kali boleh kita tengok Quran? Berapa kali sangat kita boleh baca Quran? Masuk Ramadan, Quran tu macam dengan handphone kita. Fush. Hashtag kan? Quran sama dengan handphone. Maksudnya, kalau rajin tengok handphone, rajin-rajinlah tengok Quran. Betul tak? Bayangkan bulan lain, bangkit dari tidur. Lepas lena semalaman tu, bangkit buat apa dulu? Kok lah nak bangkit tengok muka bini? Tak. Muka handphone. Ada berapa mesej masuk dah? Kan? Tu kita, bukan orang lain dah. Kita. Nampak tak tuan-tuan? Tempat yang sepatutnya diisi dengan perkara yang lebih baik, kita isi dengan sesuatu yang sepatutnya itu adalah secondary lah. Nombor 2, nombor 3. Tapi kita letakkan. Bayangkan hari ni, bulan Ramadan. Acap kali lah kita kata tiap-tiap kali Ramadan. Bayangkan, kita ni bukan ahli Al-Quran. Tambah-tambah kita bukan hafizul Quran. Bulan Ramadan ibarat macam Allah nak didik kita ni dekat dengan Quran. Secara tak langsung. Sama ada kita baca, wa imma kita dengar, wa imma kita tengok, wa imma kita dengar, payah sangat kita kata apa? Kita dengar orang tadabbur lah. Tu je. Maksudnya, sepanjang kita duduk dalam Ramadan ni, Quran je main-main kat telinga kita. Cuma masuk pasal 15, 16 Ramadan tu, kan? Menjelang. Ditampak. Itu pun sebab kita bagi guide, bantu. Jakim bantu. Macam kami di Jakim, kita bantu bukanlah menjadi satu fatwa yang umum. Nah, sampai orang nak ikut, tidak. Tapi kita bagikan sebagai garis panduan. Untuk orang lain, jangan hilang fokus awal. Masuk, tak masuk Ramadan lagi lah. Baru dekat apa panggil tu? Syakban tu. Dah pasang lampu raya. Allahu Akbar. Tambah tak boleh mentah negeri. Kan? Macam-macam kita ni. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Ni sebab tu kita nak pandu jiwa kita ni, roh kita ni jangan terarah ke lain. Biar kita arah ke jalan yang sepatutnya mendidik jiwa. Sebab tu saya sebut tadi, pertama, Ramadan bulan terbaik dan bulan nak jadikan kita baik. Kedua, kenapa jadikan kebaikan itu? Sebab Allah turunkan juga padanya Quran. Dan kita secara tidak langsung, kita dah macam berjinak-jinak dengan Quran. Bayangkan sebelum ni duk baca Yasin je. Kan? Yasin wal Quranil Hakim. Sekarang ni bagi je surah. InsyaAllah boleh baca. Betul atau tidak? Kan? Sebelum ni tergagak-gagak, merangkak-rangkak. Kali ni kita boleh baca tak? Mudah-mudahan dengan Quran. Dan ingat sambungan ayat tadi. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Memberi petunjuk kepada manusia. Sebab tu saya sebut yang tadi awal tadi. Sebelum ni bukan tak ada surau ni dah tersergam indah. Saya masuk tadi. Oh, besar tu je. Oh, rupanya main kono kat ni. Tu dia lagi besar. Oh, nasib baik tak kono lagi pergi sana lagi besar. Kan? Maksudnya besarnya surau. Kami di Jakim, kami tak ada surau. Macam ni. Sebab masjid besi sebelah. Jangan kata, Ustaz, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim, tak ada surau. Tak lah. Ada surau kecil tu. Untuk musafir je. Sebab masjid ada sebelah. Takkan tak boleh pergi masjid kan? Jadi malulah kami cakap ni tak pergi masjid. Jadinya, untung tuan-tuan ada surau. Tapi bayangkan, bulan lain, walaupun ada kuliah, ada penceramah hebat, terarah tak kita main surau? Kadang-kadang orang tanya, kan, adalah apa jemaah kata kita kata orang awam lalu-lalu, oh saya dah sampai waktu ni, Allah kat pukul 3 dah. Tuan-tuan dekat KKR ni ada surau tak? Surau dah. Tingkat berapa? Tingkat no? Tingkat. Dia dah cari dah tingkat mana? Sebab tak ramai. Betul tak? Jangan tanya orang lain lah, tanya dia sendiri kan. Tapi ni semua ni ahli syurga semua ni. Semua tahu ni jalan main ke surau, kan? Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Nampak? Hudan linnas, ibarat Allah nak memberikan gambaran, memberi petunjuk kepada manusia. Untuk kita ni dekat dengan agama Allah. Walaupun sebelum ni memang tahu surau, memang tahu majlis ilmu. Tapi kita tak terpanggil. Sebab bulan tu bukan pendidikan untuk kita. Tapi bila namanya tarbiyah madrasah Ramadan, dia ibarat Allah macam nak bagi satu petunjuk. Jomlah pergi masjid. Nak pergi mana dulu? Pergi Sogo. Pergi mana lagi Lani mana Lani? Pavilion lagi mana Saya ni minta maaf lah. Kuala Lumpur ni main kalau sebab kerja je. Ni sebab jemputan je main. Oh, jalan tar.
Lah ni orang tak main aku jalan tak. Bangi sentral macam ni. Beratur. Oh, hari ni patut tak ramai kan? Oh, durian runtuh. Depa raya awal. Patut saya faham. Nak buat macam mana? Duduk mai Kuala Lumpur pula. Kan? Kalau dekat kami Alamanda je ataupun IOI Mall Puchong je lah. Dekat tu je. Ni depa banyak pilihan. Patutlah. Masya-Allah. Ramai jemaah kita, masya-Allah. Sahabat-sahabat yang menonton kami di Facebook, jangan bimbang. Penuh depan saya tuan-tuan, makhluk Allah Taala yang tak nampak. Yang nampak tu boleh bilang. Tapi tak apa. Yang bilang tu berkualiti. Walaupun sikit, tapi inilah dia di antara Ahlul Badar. Seperti mana yang diriwayatkan dalam cerita-cerita kan. Yang terpilih di kalangan yang terpilih. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan yang mendengar, mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menerima. Tuan-tuan tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Yang kedua saya sebut tadi apa? Kemuliaan Quran. Sebab kemuliaan Quran turun Ramadan. Tengok. Allah bagi kepada kita hidayah petunjuk. Setidak-tidaknya hati kita yang keras. Ni hang tak pergi dengar ceramah. Ceramah apa pula dah? Siapa ceramah? Ustaz Nabil. Nabil mana? Nabil Raja Lawak. Kita lah, bukan orang lain. Dah ni Nabil Jakim ni. Jakim nak kerja Jakim. Halal lah Jakim. Marah kita sebelum ni. Tapi sekarang ni tak pergi ceramah. Aku memang siap nak pergi ceramah ni. Hari ni Ustaz Nabil kan? Mak, dia advance daripada dulu. Sebab dia macam seolah-olah ada pendidikan untuk diri dia. Itulah keadaan yang Allah nak cerita. Dan tuan-tuan, kena ingat. Quran adalah kalam Allah. Mukjizat yang amat tinggi. Mukjizat yang amat tinggi. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Berada di Lauh Mahfuz. Tempat penyimpanan khazanah maklumat Allah Ta'ala. Yang Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian sampai kepada Nabi kita dengan malaikat Jibril perantaranya. Selama lebih kurang 23 tahun. Sebab tu saya sebut, untuk diri saya selalu saya buat satu muhasabah. Kalau Nabi sanggup bersusah payah selama 23 tahun menyampaikan Quran kepada masyarakat Arab dan bukan Arab ketika itu sampai faham tentang maksud Tuhan yang satu dan kalimah Muhammad Rasulullah itu sampai ke hati mereka selama 23 tahun. Kita hari ni tubik-tubik perut mak. Sama-sama lahir tu. Sama-sama kita dilahirkan. Quran tu dah ada dah dengan kita. Quran pun duduk depan ni contohnya. Tapi kita belik tak Quran? Selama kita hidup. Selama kita hidup ni mentadabbur tak satu nuskah Quran. Masuk Ramadan barulah buat tadarus Quran. Setidak-tidaknya dengan Ramadan, ada tak kita dengan Quran? Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, cuba tengok Nabi. Halangannya cukup hebat. Kalau kita hari ni, rasa halangan kita nak pegang Quran tu rasa macam berat. Sebab tu saya kata tadi kan, pegang handphone ni boleh bawa sampai dalam toilet kan. Siap masuk dalam bilik kecil tu, hak ni lagi dan lagi. Kita duduk kat pejabat, bukan pergi tandas tadi. Dia jawab mesej. Tak tahulah dia jawab kat mana. Mungkin karin dia lekut kat luar tu. Kan? Kadang-kadang dia kata apa? Ilham datang. Tiba-tiba masa kat dalam bilik kecil tu, ilham datang. Macam saya, ni cerita pengalaman lah. Bukan saya lah. Nak elok dari sendiri juga tu. Kita berkecimpung dalam dunia nasyid kan. Dunia seni suara. Tempat yang banyak memberi ilham. Situ. Sama duduk. Dapat pula lagu. Terus nak record lagu. Padahal situ. Tak tahulah tuan-tuan. Ini saya lah mungkin ujian ustaz-ustaz ni. Dia cabaran dia duduk dalam tu dia datang ilham. Nasib baik bukan datang ilham yang berbentuk wahyu. Lagi bahaya. Oh, Allah sebut dalam ni. Naya dalam bilik kecil tu. Tuan-tuan, puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Okey. Cuba tengok dalam Ramadan yang saya sebutkan tadi. Quran ini Allah turun dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mulianya mukjizat Allah ni. Turun bulan Ramadan. Bulan Ramadan diangkat sebagai bulan yang penuh dengan keberkatan. Kerana dengan Quran. Tengok pula yang menurunkan Quran, yang menyampaikan Quran menurut sifat antaranya yang namanya malaikat Jibril, daripada malaikat yang sama level dengan malaikat lain, terus disebut kepada dia tentang namanya, iaitu Ruh Al-Qudus. Ruh yang suci. Malaikat Jibril. Turun pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus diangkat menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul, utusan Allah. Kan? Dan jadi Habibullah. Bayangkan kalau Quran itu turun jatuh di hati. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dengan Quran. Sebab tu tuan-tuan, bergulumanglah dengan Quran. Setidak-tidaknya dapat baca, tadabbur, dengar orang baca. Alhamdulillah, kita boleh jadi orang yang mencintai Quran.
Tuan-tuan, tengok Nabi. Saya sebut apa? Ni nak cerita tentang kemuliaan Quran. Nabi nak sampaikan Quran ini selama lebih kurang 23 tahun. Kita hari ini dah ada Quran. Tak perlu bersusah payah. Ya, Nabi terpaksa bersusah payah untuk menyampaikan Quran. Pada detik awal Nabi nak sampaikan di Mekah. Tuan-tuan, cuba tengok. Walid bin Mughirah, antara orang yang duduk di Mekah, antara pemuda yang membenci Nabi, antara orang awal yang meletakkan bahawa Nabi adalah tukang sihir. Tengok sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Macam mana kita hari ni, macam saya sendiri pun duk menyampai agama, tak ada lagi orang kata ustaz ni betul ke menyampai agama? Ke memperdagangkan agama? Hashtag sayang ustaz. Ha gitu. Sahabat rahimakumullah sekalian. Tak pernah lagi lah kena kecam. Kalau takat orang adalah 1, 2, 3 perkataan tak suka tu adalah kan. Itu ada sekali tau tuan-tuan. Saya pakai baju sponsor. Saya pakai baju, dia apa orang panggil? Ada ropon-ropon tu. Ropon-ropon pula lah orang kampung kata apa. Macam tu lah, apa pesen-pesen tu. Ropon-ropon pula. Ropon-ropon tu renda-renda tu. Ni macam adalah kerawang-kerawang tu kat baju, kita pakai je. Lepas tu ada dia macam ni kerawang dekat di sini ada kerawang, lepas tu di sini ada kerawang. Tengok dalam TV macam kita pakai ada tanda tu. Dia cross kat sini. Kita pakai je jubah. Pakai masa tu dengan Ustaz Abdullah Khairi, bukan Abdullah Khairi. Siapa panel masa tu? Program Salam Baitullah TV1. Tengah doa, tiba-tiba dia post screenshot tu hantar. Inilah dia pengacara yang pakai baju stalip. Allahu Akbar, kena. Lepas tu hantar kat menteri pula. Nasib baik menteri tu kawan kita. Cik macam kawan tu. Dia kata tak apa. Anda faham yang punya baju ni. Tak apa, jangan bimbang. Lega pi. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, nampak tu. Kita tersalah sikit je pun kena kecam. Sikit je lah, tak banyak pun. Tapi terus tu pun kena, lo pakai baju bersalah apa ni kita. Tu sikit baru. Kan? Nabi disebut kepada dia sebagai tukang sihir. Maksudnya tok bomo lah, pawang lah, benda-benda tak betul ni. Bayangkan Nabi boleh berdepan dengan suasana tu. Dan orang yang kata ni bukan orang lain. Kamu keluarga, adik-beradik, kenalan dia duduk. Kan dia orang Mekah. Dia orang duduk kata ni orang Mekah. Nabi pun asal usul ni memang asal orang Mekah, anak yatim Mekah. Bayangkan Nabi sendiri pun dianggap begitu. Sedang dalam masa yang sama pula ada seorang lelaki lain-lain yang namanya Utbah. Datang dekat Nabi, terus sound direct. Berhentilah daripada buat kerja ni. Pula lah bahasa kita lah no. Lagi hampa pergi cari dalam tafsir hadis ke mana. Ustaz Nabi kata hang ni. Ada dia kata hang kat Nabi ni. Tak lah ni bahasa kampung saja lah. Belah utara tu. Hang tu ana lah. Ental lah. Bahasa Arabnya. Macam tu lah. Kamu tolong berhenti daripada menyampaikan dakwah. Engkau telah merosakkan ajaran nenek moyang kita. Saya pun fikir balik. Kalaulah Nabi terima tahap tu, Allah. Aku tak ada lagi tengah ceramah tuan-tuan mai. Ustaz, tolong tutup mic. Berhenti. Kami dah pukul 1.50. Tolong berhenti. Kami nak sembahyang, nak kerja. Kami nak sambung kerja kami. Sebab lepas kerja kami nak raya. Kerja raya. Tak apalah. Saya tak pernah lagi lah. Tak ada seorang pun berdekat mai. Pernah kalau kita tengok dulu kan. Ada tahun 2018 kalau tak silap. Yang kes tu imam kena penampang. Masjid Negara. Kan? Tu kawan kami tu. Terus dia ditukarkan. Bukan. Dia bertukar. Bukan dia ditukarkan. Dia bertukar ke Istana Negara. Naik pangkat. Tu contoh-contoh. Tak pernah lagi lah kita duduk ceramah-ceramah ni orang mai. Bayangkan Nabi duduk cerita tentang Islam. Ada orang sound direct kat dia. Kita tak ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan ada buat kerja, ada orang main marah, main jerkah saja dah. Tak ada lagi no. Kalau takat main duduk kata-kata tu biasa kan. Macam biasa je kena. Relax lah. Kan kita nak buat kerja ni macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Sama macam saya pun. Kan waktu tu masa satu pengalaman dekat Masjid Mizan. Lepas PKP tu tiba-tiba PKPD yang tutup semua tu kan. Lepas tu buka tu masjid boleh dapat buka. Tapi bilangan terhad lah. Kena daftar apa semua tu kan. Kita pun kebetulan pula ialah bila pandemik ni, inilah rezeki kita. Sebelum ni bila ceramah macam ni lah, macam tadi lah. Ceramah baru mula 3 orang. Baru setengah dapat 50 dah. Sekejap lagi dah nak tutup lagi penuh lah masjid kita, surau kita. Biasa. Tu ustaz. Tu lain kali saya nak minta nanti Syekh, entah nak panggil Ana, entah buh kat situ jangan buh ustaz. Entah buh kita bersama dengan Nabil Ahmad. Tahu? Buh itu Nabil Ahmad gambar dengan buh gambar Ana lagi. Entah buh macam tu apa panggil tu blur ke, bagi nampak kosong. Nabil Ahmad mai. Baru glamour. Mai buat Nabi Ahmad ni rendah sikit pada tu.
Tak apa, tak apa. Yang penting kita nak sampai, nak bagi tarikan. Kan? Pernah sekali itu, memang betul dekat Perak tak silap saya. Dia panggil saya, tapi dia pergi keluar poster tu gambar Nabi Raja Lawa. Memang penuh dewan tu. Kita persilakan Ustaz Nabil Ahmad. Dia pun pakai dah krik-krik. Ustaz ke? Naik atas pentas. Seorang pun tak tepuk. Saya pun alamak. Macam mana ni? Lah kali baru dia tahu tahun hujung kali hak mana satu Nabi Ahmad hak original dengan Ustaz Nabi Ahmad yang original juga. Lepas tu panggil tak berhenti dah. Tak apalah tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah. Okey, balik cerita tadi. Nabi nak sampai Quran ini dengan penjelasannya makan masa 23 tahun. Kita Allahu Akbar 2-3 minit takkan tak boleh nak tadabbur. Kan rasa rugi sangatlah kita ni. Rasa malulah dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tengok banyak hadis berkenaan dengan Quran ni banyak sangat tuan-tuan, banyak sangat. Bahkan kalau disebutkan tentang kalau Quran ini nak dibandingkan dengan yang lain memang tak ada tara dia. Memang tak ada tandingan dia. Tuan-tuan, di zaman dulu, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah menyampaikan Quran, menyampaikan Islam, ada seorang nabi palsu. Namanya Musailamatul Kazzab. Dia cuba untuk buat satu surah sama macam nama surah Quran. Apa surah tu? Al-Fil. Surah Al-Fil. Yang kita tahu cerita tentang surah Al-Fil ni kan? Cerita besar. Tentang tentera Abrahah yang diketuai oleh Abrahah datang daripada Yaman, daripada Yaman, membawa tentera yang begitu ramai untuk menjatuhkan ataupun menghancurkan Kaabah ketika itu. Yang mana Kaabah menjadi pusat tumpuan orang ramai. Satunya ibadat ni dah lama dah wujud. Cuma konsep syariat haji tu ataupun umrah tak sama macam kita. Walaupun zaman jahiliah tu tempat suci tuan-tuan. Sebab tu dibina juga di Yaman yang hampir sama tetapi mendapat tentangan hebat sebab orang tak berapa nak ramai di sini, orang ramai di Mekah. Sebab tu di antara konflik masa tu dia kata tak boleh jadi. Lepas tu pula datang unsur-unsur pembawaan kepercayaan mereka berdasarkan kitab Samawi yang diceritakan kepada mereka akan datang seorang nabi yang akan menggoncangkan empayar-empayar besar. Jadi takutkan kerana itu Abrahah datang ke kota Mekah. Tuan-tuan dan puan, pendek cerita tu cerita ni surah Al-Fil lah. Baik. Musailamatul Kazzab cipta surah yang namanya sama macam tadi, tetapi kandungannya tak sama. Apa dia punya kandungannya? Begini tuan-tuan, dengar dan faham. Yang faham bahasa Arab angguk, yang tak faham buat macam faham. Ya, baik. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل زنبه قليل وخرطومه طويل. Nampak seorang je faham, orang lain tak apa nak faham lagi lah. Tak apa, saya bagi faham maksudnya. Begini maksudnya tuan-tuan. Al-fil, gajah. Malfil, apa itu gajah? Wama adraka malfil, bagaimana gambaran tentang bentuk gajah? Zanabuhu qalil wa khurtumuhu tawil, ekornya pendek, belalainya panjang. Tuan-tuan dengar pun tuan-tuan rasa gelak lah. Macam syair pun ada. Itu betul syair Arab dah. Ini betul-betul ajiz mencerita dengan Pak Sudin. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Itu cerita seorang nabi palsu, orang macam kita nak mencipta seumpama Quran. Kita dengar pun kita dah gelak ketawa. Ini kan pula nak lawan dengan Quran. Tuan-tuan, cuba tengok Quran. Walaupun satu huruf, tapi boleh jadi satu ayat. Surah Al-Qalam, ayat yang pertama. Nun. Bayangkan tuan-tuan, mukjizat Quran. Nun saja dah boleh jadi satu ayat. Hebat dah. Cuba kita lah ambil dalam alfabet kita. Huruf N lah. N. Tuan-tuan faham tak apa tu N? Tak tahu. Kalau B, banyak. Tafsiran B tu banyak. B. Kan. B tu banyak. Tapi B tu jangan diterjemahkan ke Melayu. Kan? Ataupun honey tu jangan diterjemahkan sangat. B dia akan menghasilkan honey. Kan kita panggil honey kan. Macam saya panggil isteri saya honey. Isteri pertama saya lah. Saya panggil honey. Tapi kalau saya terjemahkan ke bahasa Melayu, dia marah saya. Dia kata itu adalah yang original. Tak boleh. Sebut yang bahasa Inggerisnya saja. Faham tak faham sudah? Okey, sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, tentang Quran ini banyak yang Nabi sebut.
Bahkan dalam Quran juga banyak diceritakan tentang kemuliaan Quran. Maka tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, dampingilah Quran di saat kita berada pada penghujung Ramadan. Bahkan dalam ayat yang seterusnya, pada ayat yang sama 185 tu, Allah sebut apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dia memberikan penjelasan antara yang hak dengan yang batil. Sebagai contoh tuan-tuan, ni kita orang lelaki. Saya rasa tak ada di sini, tempat lain. Yang selalu isap batang rokok tu. Batang haram tu. Kan? Sini tak ada, sini semua nampak. Sorang-sorang je muka. Masya Allah, mulut pun cantik-cantik sebab pakai mask tak nampak. Kan, tak apa. Insya-Allah mudah-mudahan bukan ahli yang mengamalkan ataupun yang sentiasa mendampingi batang haram tu. Okey. Jangan marahlah. Karang ustaz, dah saja bagi bubuh pantai tu kan. Kalau tak bubuh depa tak rasa. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Contoh kita tengok kawan-kawan kita yang lain. Dalam ni dia kata apa? Okey ustaz, kalau rokok haram, vape tak haram. Oh, saya tanya apa hukum vape ni? Haram. Antara halal dengan haram. Halal tu sebab dia nak isap juga. Haram tu sebab dia sebut sebagai hukum. Tak apa. Saya kata ikut hampa lah. Yang penting hampa mengaji semua tahu dah. Besar-besar belakang dah. Kan, nak masuk syurga dengan neraka pilihan kita. Baik, tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba tengok kalau orang yang tegar, kan? Bukan tegar ke tegar? Penghisap rokok tegar kan? Baik, sahabat rahimakumullah sekalian. Cuba tengok yang jenis tegar lah. Tak sampai 2 minit ambil batang baru. Kalau yang memang betul-betul memang tak boleh hidup, mesti kena hidup dengan tu ya. Itu adalah oksigen bagi dia. Tak ada tu memang mati. Jadi kita tengok tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok dalam Ramadan. Benda tu bukan tak ada, ada. Betul tak? Betul. Tapi kenapa lebih kurang 10 ke 12 jam dia boleh tak isap binatang tu? Sedang dalam bulan lain, tak boleh ustaz. Ustaz lah, 2 minit. Tengah duduk sembang kita ni. Syekh, minta maaf sikit. Kita tahu dah, dia ambil nyawa. Dia tak tahu yang malaikat ambil nyawa tu tunggu dia. Tak happy sana pun memang sini. Kalau boleh mati. Tu saya di Jakim pun tengah duduk cadang nak buat satu tempat. Sebab kadang-kadang orang awam main ke bawah. Bukanlah di dalam bangunan tak boleh. Di luar pun kita sebenarnya kita tak galak kan. Cuma katanya nak buat satu tempat. Tak mau macam, yalah kadang batang rokok kan banyak kan. Nak halang pun payah. So mereka nak buat satu tempat. Saya kata cantik, buat satu tempat semua pakai rokok dalam tu. Biar berkepui tak dalam tu. Tulis dalam tu bilik meninggal nama dia. Masuk dalam tu ramai-ramai. Cepat sikit. Lepas tu ben jenazah letak tepi tu. Clear. Masuk terus. Senang angkat. Senang, payah kira. Tuan-tuan, cuba tengok dalam Ramadan. Kenapa orang yang duk isap rokok tak lepas-lepas tu boleh pula? Istilahnya tak pegang langsung batang rokok tu. Walaupun dia duk urut, ya Allah. Bila nak maghrib ni? Kenapa dia boleh tak isap? Nampak tak? Allah nak mentarbiah bahawa di situlah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah Quran yang Allah turun satu perincian dalam Ramadan, dan Ramadan juga bersama dengan Quran Allah nak meletakkan satu perbezaan antara yang hak dengan yang batil. Dan kalau nak tahu lagi yang hak dengan yang batil, cuba tuan-tuan tengok masa kita nak makan, ketika kita nak buka puasa kan, ataupun kita nak makan waktu lain, kita buka dengan doa, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dan dia kata pun, ustaz, Allahumma barik lana ni doa makan. Doa makan. Betul? Macam tak pernah angguk. Bukan baca daripada kecil. Tak apa tuan-tuan, baca je lah. Walaupun bukanlah diistilahkan sebagai doa makan secara khusus daripada Nabi kita. Sebab Nabi apa? Ketika makan, Nabi sebut Qul samillah. Sebutlah nama Allah. Jadi Allahumma, wahai Tuhan kami tu kan, barik lana, berkatilah kami. Dah termasuk dah. Baca lah. Nak baca doa apa? Kok nak panjang baca lah lagi kan. Allahumma arhamna bil Quran ke. Dia pun Allah panjangnya doa. Kau tu lapak lah, perut bunyi krok kan. Baca pendek pun tak apa. Bismillah pun tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Yang penting nama. Baik. Tuan-tuan cuba tengok masa kita makan kita sebut nama Allah. Ya. Masa isap batang haram tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ada. Ataupun Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sedapnya. Ada. Ada tuan-tuan. Kenapa tak baca? Tahu pun dah namanya haram. Kan? Itulah keadaannya. Tapi tak apalah, jangan marah lah. Jangan kecam saya hashtag, jangan kecam Ustaz Nabil. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat rahimakumullah sekalian. Ni saya nak sebut tentang Ramadan. Rupanya Allah nak bentuk kita antara yang hak dengan yang batil. Sama juga dengan orang perempuan.
Saya duduk di Mesir, bukan perempuan sini semua bagus-bagus, masya-Allah. Saya duduk di Mesir, tuan-tuan. Tak semua di sana adalah Muslim. Kadang-kadang ada yang Masih. Kita tak panggil dia Kristian yang macam kita ni, kami panggil Masih. Maksudnya orang Kristian juga, tapi dia masih berpegang kepada kitab Samawi yang dianggap sebagai kitab lama dulu. Walaupun dah ada perubahan, tapi tetap masih boleh berbincang tentang hak-hak yang ada dalam kehidupan. Okey, dia tahu bila Ramadannya, bulan ini adalah bulan untuk orang Islam. Dia memang free tapi bila masuk je bulan Ramadan, terus pakai kelumbung pula dah. Pakai kain sarung pula dah. Kain sarung kat bawah. Tutup kepala. Kain selendang, selepang dia pakai. Walaupun rambut jambu dia keluar kat depan. Tak apa, tapi setidak-tidaknya dia menghormati dak Ramadan. Itulah nak bezakan pada kita, tuan-tuan. Itu orang bukan Islam nampak tentang bulan Ramadan. Kita sama. Bulan ni lah kita jadi baik. Bulan ni kita tahu benda yang haram tak boleh pegang, benda tu kita tak boleh buat. Nampak? Padahal bulan lain kita buat. Nampaknya Allah telah mendidik secara tidak langsung. Ramadan ini adalah bulan untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil dan memberi petunjuk kepada orang yang dipilih. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. 1.46. Berhenti berapa dah? 25 minit. Tak boleh, mana boleh Ustaz. Dia tulis depan ni, Ustaz berhenti selewat-lewatnya jam 2.30. Oh, ni hari Jumaat. Baca kat bawah. Nasib baik. Patut dia berwarna merah. Hak atas 1.55 petang untuk solat zuhur. Baik, saya berhentilah, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Untung kita sebab bulan ini bulan baik. Satu yang sibuk tadi, dan kita Allah jadikan kita jadi baik. Kedua, bulan ini bulan yang mulia. Allah letakkan kemuliaan itu dengan hadirnya Quran. Dan kita secara tidak langsung, tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita jadi pendamping Quran. Baik. Begini, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'minul ladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah ni diistilahkan oleh para fuqaha, dia adalah seperti buah lemon. Buah lemon. Bukan buah limau, buah lemon tu kan. Yang orang duk minum tu dengan air masak tu kan. Kan apa ni, tambah-tambah ni tengah pandemik COVID-19 ni kan. Ada tu masa awal-awal dulu tak silap saya Tan Sri Hisham ada sebut untuk nak jaga kesihatan kita, jaga badan kita kan, kena minum air masak dan dimasukkan beberapa potong lemon. Orang pun belilah kat pasar raya kita pipi habis. Sebab laku. Nak jaga kesihatan, takut kan. Punya takut dekat COVID-19 ni, pergi beli. Lepas tu kena campur, syarat dia kena campur dengan madu. Baru lagi lepas tu saya tambahlah, madu tu mesti original. Nak tahu original, balik rumah memang kena pelempang. Faham tak faham sudah. Lagi cari madu original pula nah. Madu memang pun original kat sarang tembak tu. Apapun, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah, hadis tadi nak menggambarkan perumpamaan orang mukmin, orang beriman yang baca Quran, dia seperti buah utrujah. Rihuhu tayyib wa ta'muhu tayyib. Baunya sedap dan makannya enak. Kita ambil tu, tuan-tuan pergi cium. Jangan cium lah. Tahu lah ni tak boleh pergi cium. Pergi beli lagi, Ustaz Nabi kata cium dulu. Makruh. Tunggu dulu buka puasa. Hampa pun pergi potong cium. Oh, sedap ke mana? Ustaz Nabi kata betul-betul 2-3 kali dah. Nanti lu buka puasa tak lagi pakai cium. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Makannya sedap. Kalau tak percaya balik lah. Kalau yang tak biasa lagi lah. Yang dah biasa tahulah betapa sedapnya buah lemon tu. Dia segar. Kata Nabi lagi, "Wa mathalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamar." Perumpamaan orang mukmin yang tak baca Quran seperti buah tamar. Buah tamar ni buah kurma. Kurma ada berapa jenis? Allah Ustaz. Kurma ni ada 3 jenis. Ustaz, kami faham banyak. Wasim, Safawi. Tu tak kira isu tayuk lagi. Ajwa. Lagi apa lagi? Tuan-tuan, tu jenis-jenis dia lah, kategori dia. Tapi untuk apa ni kurma ni, dia ada 3 je nama yang kita nak kenal, fizikal dia. Yang kita duk makan tu, yang lembut ke, tuan-tuan makan yang lembut ke, yang lembek? Yang keras tu kan? Yang keras tu namanya adalah tamar. Tu yang keras tu. Bukanlah keras betul, yang maksudnya yang kan dia keras sikit lembek. Yang lembek betul itu rutab. Yang lembek tu yang kita pegang-pegang tu Allah berayak kan. Tu je masuk tu. Tu rutab. Yang keras tu baru masuk kat Malaysia dalam beberapa tahun ni. Sebelum ni tak masuk, ada di Mekah Madinah aja. Yang duduk kat frozen tu, keras tu. Makan dia macam kelak-kelak sikit tu. Kan? Dia warna kuning tu.
Ataupun warna macam hitam pun ada, tapi dia keras dalam frozen. Tu sedap tuan-tuan. Cicoh pula dengan apa orang panggil tu, colek apa ni, makbi. Kena tuan-tuan. Relax, jangan imagine lah ni. Ya Allah, terliok Ustaz. Nak pergi carilah. Okey, lepas ni cari. Dia ada 3 jenis. Tapi Nabi suka apa? Nabi suka makan rutab. Nabi suka makan rutab. Sebab dalam satu hadis, Nabi akan buka puasa sebelum Nabi sembahyang, qabla an yusalli, dengan rutabat, beberapa biji buah rutab. Maksudnya kurma yang lembut tu. Yang lembik-lembik, lembut pula yang lembik tu. Fa in lam takun rutabat fatumairat. Kalau Nabi tak dapat jumpa buah rutab tu, yang lembut, yang lembik tu, Nabi akan makan yang tadi. Rutab tadi, yang tamar tadi. Yang jenis kategori dia yang macam lembut sikit tapi tak terlalu lembek sangat. Tu. Fa in lam takun rutabat tumairat, fa in lam takun tumairat hasawatin min ma. Nabi akan minum beberapa teguk daripada teguk air. Tu Nabi. Kita buka puasa 1 teguk tak cukup Ustaz. Jak mau 5. Kan? Oren, lemon, temikai susu, carrot susu. Susun. Tu kita tak apa tuan-tuan. Minumlah, minum. Berapa banyak pun tak apa, minum. Yang penting tuan-tuan mampu untuk beribadat dengan baik. Baik tuan-tuan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Kenapa Nabi sebut tamar? Sebab tamar tak ada bau. Laisa fihi rih wa ta'muha tayyib. Tak ada bau. Tuan-tuan ambil sekali lagi, kan, ambil sekali lagi, balik sekali lagi ambil, tak nak buka puasa tu, kan. Jangan cium lagi. Makan dulu betul cium. Tak jumpa bau dia. Tapi makannya wa ta'muha tayyib. Makannya sedap. Itu perumpamaan yang Nabi bagi dekat kita. Maka sahabat rahimakumullah sekalian, carilah peluang. Nak cari sama ada seperti utrujah ataupun tamar dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang saya nak sebut tentang Quran, nak jadi baik ni, kita jadi orang yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, kita berada di akhir Ramadan, sudah pasti semua ni nak dapatkan Lailatul Qadar. Kata ulama mudah je. Di samping tuan-tuan boleh buat amal-amal tadi, antaranya baca Quran, solat qiyam, lepas tu sedekah. Tak dapat yang terakhir ni, tolong buat. Jangan tinggal solat jemaah. Ni pendapat ulama yang menggabungkan bahawa orang yang akan dapat Lailatul Qadar ni orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Sebab tu dalam hadis ada sebut man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang kedua, man shama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan pengampunan. Sebab tahu Lailatul Qadar ni keistimewaannya jauh daripada apa yang kita mampu buat dalam hidup kita. Sebab dapat lebih kurang 1000 bulan ibarat kita beramal soleh. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, kita kena lihat bahawa peluangnya ada, cuma kita yang tak nak rebut. Saya duduk di Mesir tuan-tuan, penghujung Ramadan selalunya Jibril akan turun. Jibril akan turun. Kan Jibril dah tak ada. Wahyu dah tak ada dah. Ni Syekh Jibril. Syekh Jibril. Dia turun dekat Masjid Amr bin Al-As. Jangan terkejut. Sebab kami masa mengaji dulu, hujung-hujung Ramadan ni akan ambil peluang. Terutama pada malam-malam ganjil. Pergi sana. Tuan-tuan, perempuan, sahabat rahimakumullah. Cuba. Kami bergerak lepas asap sebab tak nak pergi awal sangat, panas. Sebab tahulah dalam tu memang tempatnya luas, tapi confirm penuh. Dapat pergi tak lewat sangat, tak lewat sangat, sampai-sampai sedang matahari dah nak tenggelam. Jadi kita bolehlah duduk kat mana-mana sudut. Betul. Pi tuan-tuan, memang tak ada dah atas jalan raya. Atas jalan raya, hampak sejadah orang tu je. Dan syoknya tuan-tuan, masa dia punya doa penghujung kan, lepas pada kita baca qunut nazilah dan sebagainya tu, dia punya doa dia panjang. Berdiri sambil angkat tangan. Sejam tuan-tuan. Kita ni yang dah Allah lenguh. Tengok Arab sebelah daripada angkat tangan. Dah kali jatuh tangan. Bukan takat jatuh tangan, ambil kursi sebelah, pakai duduk kat atas kursi sebelah. Jadi kita yang bayar ni, buat pakcik sebelah ni macam ni. Jadi kita ni pun tak khusyuk tau. Bukan tak khusyuk apa, sebab ada gangguan lain. Kita dia Allah, lamanya. Tu dia punya munajat dia, Syekh Jibril. Kita kalau kena tu imam baca macam tu, rasanya esok blok tu Surah mana? Surah KKR tu, blok B. Tak main dah. Confirm. Tak apalah tuan-tuan. Saya nak sebut apa? Ambillah peluang. Buatlah ganjaran. Lipat gandalah apa yang kita mampu. Tak dapat buat macam orang lain, buat sedaya mampu.
Sebab Nabi pesan dekat kita. Nabi pesan apa? Kalau kamu tak mampu nak dapatkan 10 malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir untuk dapat Lailatul Qadar, kamu buat 7 malam ataupun 7 hari je. Bukan maksudnya 7 hari tu 3 hari tinggal dah. Maksudnya ibadatnya tidak semaksimalnya pada 10 hari. Dapat sini separuh, esok sikit. Tak apa, setidaknya kita dapat kumpul, ibarat kita dah dapat kerja 7 hari, kata Nabi. Jadi kita boleh buat benda tu. Cumanya di penghujung ni kadang-kadang mood dia nak pasang langsir. Kan? Ni nasib baik tak balik raya. Kalau balik raya saya rasa hari ni dah mula cuti dah ni. Bukan minggu depan, minggu ni kan contohnya kan. Ni pun ada usaha-usaha untuk merentas. Saya berpesanlah untuk diri saya dan semua, jangan merentas negeri kecuali kalau yang ada urusan. Kan? Jangan kita ni memang ihsan. Sebab kadang tengok macam isu apa mufti kan sebut kan, haram merentas negeri, terus orang blame. Bukannya haram tu langsung tak boleh. Dia kena tengok apa konteks haram tu. Maksudnya guna ayat surat palsu, alasan palsu, tak boleh lah. Tapi kalau tiba-tiba dijemput, sebagai contoh macam saya kan, tiba-tiba orang jemput saya balik khutbah raya, contoh, baliklah, boleh mu kan. Bukan senang nak balik kampung. Tapi saya tak mau nak balik kampung saya. Saya pun tahu kampung saya boleh. Tengah duk harum manis sekarang ni. Allah, hai. Allah, harum manis. Mak anda gamak. Tak makan. Allah, hai. Tengok je lah. Puasa, ini saim. Padahal nak balik juga kan. Siapa tak mau balik? Tambahlah tuan-tuan yang bertugas ni. Pun sama juga kita nak balik. Tapi tak apa. Apapun kita serah urusan itu pada Allah dan urusan kepada pihak berkuasa. Kalau dibenarkan, baliklah dengan tujuan tertentu. Dan kalau tak boleh balik pun, tak apa, kita doakan mudah-mudahan. Bukan tak balik tu tak berjumpa. Tapi kita sentiasa berjumpa dalam doa. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, kata Nabi, doa seorang Muslim kepada seorang Muslim ataupun seorang sahabat kepada seorang sahabat dalam keadaan gaib adalah doa yang mustajab. Ataupun doa yang tidak ada hijab. Jadi tuan-tuan doalah untuk keluarga kita, terutama mak ayah kita kan, adik-beradik kita yang duduk jauh ataupun ada saudara kita yang kena COVID-19 ni, doa mudah-mudahan Allah bagi penyembuhan dan kita juga ada peluang kita akan jumpa dengan dia, insya-Allah. Baik, saya rasa cukuplah sekadar tu. Lebih dah masa 2 minit. Saya minta maaf banyak-banyak. Apa pun kita nak ucap banyak terima kasih lah terutama pada Datuk dan juga pada semua yang hadir pada tengah hari ni. Yang saya pun awal tadi saya dah cakap tak apa, 3 orang kita 3 orang mula je kan. Saya tahu di Facebook memang dekat 1,500 tu penonton kita, alhamdulillah. Percaya atau tidak, itu atas diri tuan-tuan lah. Yang penting kita nak kongsi pada petang ni, tengah hari ni, sesuatu yang baik. Sebab sesuatu yang baik itu datang, sudah pasti datang pada Allah. Yang lemah, yang kurang tu datang daripada saya. Saya minta maaf banyak ya. Sebab satu lagi saya nak pesan, kalau salah jangan cepat viral. Tambah kalau tengok kan, tuan-tuan pun sama lah kan. Kalau tak betul, tegur saya, manusia. Kadang-kadang mulut cakap lain, mata tengok ke lain, otak teringat nak balik kampung, dia jadi macam-macam, bercampur. So tolong tegur kalau salah. Tapi kalau betul, ambil sebagai panduan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan Allah merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.